أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian, apa kabar semua? Harap semua dalam keadaan yang sehat, dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita, perjalanan kita di atas muka bumi ini dengan keredaan, dengan ketenangan, sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Dan saya mendoakan juga kepada pendengar sekalian agar para pendengar sekalian semua dalam naungan Allah Subhanahu wa taala sentiasa dari dulu sehinggalah yang akan datang nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini surah yang akan kita ketengahkan adalah berkenaan dengan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun mungkin ramai yang dah layak ataupun dah biasa membacanya, dah ramai yang menghafalnya, hatta anak-anak kecil maupun yang dewasa. Akan tetapi mari kita selongkar beberapa makna isi kandungan di dalam surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah satu surah yang di mana ianya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebab yang berlaku pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kenal siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh semangatnya memperjuangkan agama, memperjuangkan risalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu agama Islam. Memperjuangkan, dan perjuangan dia ni kita dah tak perlu nak bicara lagi. Terlalu besar dan terlalu banyaklah untuk kita ceritakan. Hatta pengorbanan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalui dan tempuhi, kita sendiri tak mampu untuk menempuh sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuhinya. Akan tetapi kita nak kena tahu perjuangannya baginda sallallahu alaihi wasallam ini untuk menyebarkan dakwah Islam sudah tentu dan sudah pasti bukan semua yang menerimanya. Ada yang menerima dan ada yang tidak. Dan antara yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun dakwahnya baginda sallallahu alaihi wasallam adalah ketika itu orang-orang musyrikin, orang-orang yang kafir. Okey, akan tetapi kita nak kena ketahui, setelah ajakan demi ajakan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagai naluri manusia, kalaulah kita mendengar seseorang itu, hatta kalaulah ibu bapa kita sekalipun, hari demi hari, masa demi masa, sentiasa menasihati kita, sentiasa mengajar kita satu perkara yang sama. Apa agak-agak perasaan kita sebagai seorang anak? Apa agak-agak perasaan kita sebagai seorang kawan kepada kawan yang lain, yang mana kawan tersebut sentiasa menasihati diri kita, kawan tersebut sentiasa mengulangi perkara yang sama untuk memperbetulkan diri kita? Kita akan merasa apa? Kita akan merasa jemu, ataupun dalam bahasa sekarang kita akan annoyed lah dengan dia. Kita akan rasa macam, aduh, kau tak habis-habis nak cakap pasal benda ni, kau tak habis-habis nak ulang benda yang sama. Begitulah yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berkenaan dengan tauhid, menyampaikan berkenaan marilah masuk ke dalam agama Islam, marilah bersembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, orang-orang musyrikin, orang-orang yang kafir pada ketika itu sudah jemu, dah penat nak dengar Rasulullah SAW punya dakwah.
Jadi mereka start untuk fikir something yang mereka boleh buat ataupun mereka boleh discuss dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi diorang pun berkomplot lah. Diorang fikir, okey, agak-agak apa yang kita boleh kita boleh bincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita boleh come into a point yang aku boleh stay apa yang aku biasa nak buat, apa yang aku suka buat ni suka hati aku, dan engkau pun boleh stay apa yang kau nak buat dan jangan sibuk ajak-ajak aku lagi. Macam gitulah kan. Kalau kita dengan kawan-kawan pun gitu juga. Kita ada kita punya own habits, dia pun ada dia punya own habits. Tapi kau jangan nak impose kau punya habit dekat dalam diri aku lah. Kan, apa yang kau suka buat tu kau suka buat, apa yang aku suka buat, aku suka buat. Jadi begitu yang happen. Pada zaman ketika itu, bila orang kafir musyrikin ni dah penat sangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dia come into a conclusion. Okey, jom kita jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, apa kata kalau kita boleh toleransi berkenaan dengan penyembahan Tuhan ini? Kerana kita tahu dakwahnya baginda sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan utamanya adalah untuk tauhid kepada Allah, untuk sembah kepada Allah. Jadi mereka ni dah tak suka nak dengar benda tu lagi. Jadi they come out with a point yang mana dia kata, okay lah, why not kita tolerate 1 tahun engkau sembah Tuhan aku, dan lagi 1 tahun aku sembah Tuhan kau. Fair lah kan? Jadi kita tak payah gaduh kan? Jadi setahun ni aku boleh sembah Tuhan kau wahai Muhammad, tapi tahun depan kau pula sembah Tuhan aku. With this tolerancy, agak-agaklah apakah respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat betapa tegasnya baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mempertahankan agama. Berapa tegasnya dia? Dengan permulaan ayat sahaja kita dah boleh nampak ketegasan tersebut. Di mana apabila rancangan orang musyrikin dan kafir ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak penyembahan Tuhan yang silih berganti tahun demi tahun, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir ataupun status nama kafir ni adalah satu indication yang mana makna kafir ni adalah orang-orang yang sentiasa membangkang, orang-orang yang sentiasa tak terima dengan kebenaran. Ini adalah satu penamaan yang kita berikan nama kepada dia. Kerana kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dalam dia menyampaikan dakwah, selalunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan penuh lembut dan hikmah. Walaupun seseorang itu statusnya adalah orang yang kafir, akan tetapi dia tidak akan suka-suka untuk panggil orang tu kafir. Dan kita pun terlarang dalam agama untuk memanggil orang lain kafir dengan sesuka hati. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang yang lain yang berlainan agama daripada agama Islam, dia akan panggil dengan nama ataupun panggil dengan kunyah, iaitu bapa kepada sekian, Abu Nufail ke, Abu Khalid ke, bapa kepada Khalid, bapa kepada Nufail. Dia akan panggil dengan nama yang lembut, dengan nama lah. Akan tetapi dalam soal ini kita sedang membincangkan soal apa? Soal agama. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harus bertegas bila datang bab agama. Adalah untuk apa? Kerana untuk menjaga agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai sekalian orang-orang kafir. Jadi apabila orang kafir ni dengar, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memulakan perbicaraannya dengan begitu, dia tahu this is something serious yang mana aku tak boleh nak bawa main lagi. Kalau kita nak kiaskan dengan kehidupan kita sekarang, agak-agaklah di manakah kita punya tempat, kita punya martabat, kita punya stage kita dalam kita menjaga agama seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga agama tu? Di manakah kita? Kalaulah kita nampak orang mempersendakan agama kita, apa agaknya kita punya reaksi? Apa agaknya kita punya tindakan? Apa agaknya kita punya perasaan? Kalau kita ada perasaan geram, kita ada perasaan marah, kita ada perasaan sedih, itu adalah tanda iman. Tapi kalau kita tidak ada perasaan apa-apa, tepuk dada dan tanya iman kita. Baik. Jadi kalau kita dapat lihat dekat sini bagaimana Rasulullah SAW memulakan
dengan perkataan qul, katakanlah ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Konten dia yang dia nak sampaikan adalah berkenaan dengan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, engkau nak tolerate dengan aku berkenaan dengan persembahan ini, penyembahan Tuhan ini, satu tahun Tuhan kau, satu tahun Tuhan aku. Kau nak tolerate dengan benda ni? La a'budu ma ta'budun. Sesungguhnya aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Ma ta'budun, perkataan ma dalam bahasa Arab boleh membawa kepada dua makna. Okey, ini sekadar perkongsian, semoga bermanfaat. Tetapi ma dalam bahasa Arab boleh datang dari segi ma al-mausulah, iaitu ma yang bersambung, ataupun ma al-masdariyah, iaitu ma yang menyifatkan. Jadi kalau ma yang bersambung ni maksudnya adalah aku tidak akan sembah apa yang kau sembah. Jadi Tuhan kau tu aku tak akan sembah. Itu kalau ma al-mausulah, ma yang bersambung. Kerana kita ada Tuhan kita untuk kita sembah. Jadi Tuhan kau kita tidak akan sembah. Tuhan dia isaf, objek itu. Tetapi kalau kita gunakan ma al-masdariyah, iaitu ma yang menyifatkan, iaitu dia menyifatkan cara penyembahan. Jadi mendatang dalam dua makna. Aku tidak akan sembah apa yang kau sembah, dan aku tidak akan sembah cara penyembahan kau. Aku akan sembah dengan cara aku, dan aku akan sembah kepada Tuhan aku, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kau pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kemudian diulangi lagi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Diulangi dua kali. Dan aku pun tidak akan sembah apa yang kau sembah, dan kau pun tidak akan sembah apa yang aku sembah. Antara hikmah pengulangan ni adalah kata ulama adalah untuk menunjukkan penegasan berkenaan dengan sesuatu perkara. Kalau sesuatu perkara itu penting di dalam agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya akan mengulanginya. Sebagai contoh, kalau saya divert sikit, pada suatu ketika seseorang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dia katakan ausini. Dia katakan nasihatilah aku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma mengatakan la taghdab. Janganlah kau marah. Faraddada miraran. La taghdab. Janganlah kau marah. Untuk menunjukkan penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan marah. Kerana bila kau marah, akan mula untuk timbul maksiat-maksiat yang lain daripada kemarahan kau. Jadi permulaan sekali, jangan marah. Jadi dalam konteks ini, surah Al-Kafirun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada mereka, engkau nak tolerate dalam kisah ini, dalam penyembahan Tuhan, aku tak boleh nak tolerate dengan kau. Tapi benda-benda lain, soal dunia, mungkin aku boleh tolerate dengan kau. Tukar gandum ke, tukar beras ke, okeylah, tak ada masalah. Tapi dalam soal tauhid, dalam soal agama, dalam soal penyembahan, maka tidak ada toleransi sama sekali. Kerana itu agama Islam adalah agama yang murni, agama yang suci, dijaga pada zaman Rasulullah SAW memegangnya sehinggalah kita. Kerana itulah tanggungjawab kita sebagai seorang agama Islam, seorang Muslim yang menganut agama Islam. Tanggungjawab kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga apa yang Rasulullah SAW telah menjaganya. Kemudian Rasulullah SAW mengakhirkan dengan mengatakan lakum dinukum waliyadin. Untuk engkau agama engkau, untuk aku adalah agama aku. Kalau kita dapat lihat di dalam surah ini yang dinamakan sebagai surah Al-Kafirun, Al-Kafirun datangnya namanya surah Al-Kafirun adalah kerana Nabi Muhammad SAW memulakan surah ini dengan perkataan katakanlah wahai sekalian orang-orang kafir. Akan tetapi surah Al-Kafirun ni juga, tahu tak wahai pendengar sekalian, ianya pun dinamakan sebagai surah Al-Ikhlas. Ingat tak surah Al-Ikhlas tu surah apa yang kita tahu tu, yang kita dah melalui pada episod yang lalu? Surah Al-Ikhlas ni adalah surah Qul huwallahu ahad, betul? Akan tetapi ketahuilah, surah Al-Kafirun juga dinamakan sebagai surah Al-Ikhlas. Akan tetapi surah Al-Ikhlas yang di dalam surah Al-Kafirun ini tidak sama dengan ikhlas yang maknanya di dalam surah Qul huwallahu ahad itu. Kerana seperti mana saya pernah kongsikan, yang belum pernah dengar boleh pergi ke episod yang lalu. Tetapi surah Al-Ikhlas yang saya kongsikan pada episod yang lalu itu adalah berkenaan dengan kesucian. Kesucian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi surah Al-Ikhlas yang dinamakan di dalam surah Al-Kafirun ini adalah berkenaan dengan keikhlasan kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita sebagai umat Islam, dalam kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kunci yang pertama sekali untuk amal kita diterima adalah apa? Adalah ikhlas. Kerana itulah untuk menunjukkan keikhlasan kita dalam kita mengakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita. Keikhlasan kita ni adalah dengan kita membangkang bagi mereka yang ingin memakan kita, bagi mereka yang ingin untuk toleransi dengan kita dalam bab agama. Dalam bab agama kita ingat, terutama sekali dalam bab tauhid, terutama sekali dalam bab penyembahan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada toleransi. Agama tetap agama, yang benar tetap yang benar, yang salah tetap salah. Dan ingatlah perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan agama yang suatu ketika dahulu orang kafir datang, orang musyrikin datang untuk toleransi dengan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertahankan dia. Maka para pendengar sekalian, pada zaman sekarang, jikalaulah ada seseorang yang datang dengan kita untuk toleransi berkenaan dengan agama, maka kuatkanlah diri kita dan pertahankanlah juga seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan agama kita, iaitu agama Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ganjaran yang melimpah ruah, memberikan kita keberkatan, dan Allah Subhanahu Wa Taala beserta para malaikat menjadi saksi atas segala usaha yang kita lakukan untuk menjaga agama kita yang murni ini, iaitu agama Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kepada semua pendengar sekalian, mengampuni segala dosa-dosa kita dan meningkatkan darjat keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.